warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya maka dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada hari ini di dalam majlis penyampaian Anugerah Pelajar dan Aktiviti Cemerlang kelas pengajian Islam Perkin Kebangsaan bagi tahun 2020. Anjuran Perkin dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib bertempat di International Dakwah Institute Perkin, Kuala Lumpur. Terlebih dahulu pihak majlis mengalu-alukan kehadiran tetamu kehormat dan kesemua tenaga pengajar dan pelajar pada hari ini yang sudi meluangkan masa bersama-sama kita semua. Semoga kehadiran anda menyerikan majlis kita pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian, bagi meneruskan acara majlis kita pada hari ini, pihak majlis dengan sukacitanya menjemput Encik Abdul Qawi Nabin Abdullah untuk memimpin doa. Dipersilakan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu. Ya Allah, kerana kami dapat berkumpul di majlis pada pagi ini bersempena majlis pada hari ini, kami mohon inayah dan taufik-Mu. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami, supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk pertumbuhan kebajikan Islam Malaysia, Perkin, agama dan umat Islam keseluruhannya. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu agar Engkau berkatilah majlis ini. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Kami berkumpul pada majlis ini untuk menimba ilmu-Mu, bertukar pendapat, menimba buah fikiran, menghubungkan satu rahim dan memberi sokongan meningkatkan lagi prestasi kami. Ya Allah, mudahkanlah pelajar-pelajar kelas pengajian Islam Perkin untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سفرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Seterusnya marilah bersama-sama kita bangun dan menyanyikan lagu Negaraku dan Perkin Pacu Kemajuan yang akan dipimpin oleh pasukan choir Perkin Kebangsaan. Dipersilakan. Rahman Bahagia
Sang Bapa kemerdekaan kita, berkini cipta mencetuskan rasa cinta antara kaum dan bangsa tanpa mengira budaya. Lupakan rasa benci, gantikan dengan kasih sayang, gandakan kebajikan, itulah Islam perjuangkan. Di bawah semangat kesukarelaan, bekerja sama dengan satu tujuan, yang sakit dirawat, yang susah dibantu, berbakti sesama insan tanpa mengira negeri dan sempadan, semua bersaudara dalam keimanan, bertimpaju kemajuan, menyahut cabaran dunia. Baiklah hadirin hadirat sekalian, bagi meneruskan acara majlis kita pada pagi ini, pihak majlis dengan amat berbesar hati menjemput Yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Yusof Nur, Setiausaha Agung Kehormat Perking Kebangsaan, untuk menyampaikan amanat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahagia Datuk Rasulullah Dulu Mufti Sagung dan Cik Muhammad, pegawai siasat kerja yang mengatur acara ini, Dr. Suriza, Dr. Anif, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kita dapat mengadakan juga majlis ini. Walaupun banyak kekangan yang telah kita hadapi, tapi akhirnya menjelang Ramadan yang akan bermula kira-kira 8 jam daripada sekarang, masih kita dapat mengadakan majlis. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan masa yang berbaki untuk menjejak bulan Ramadan selama kira-kira 8 jam lagi daripada sekarang akan dapat kita capai. Memang betul dan benar bahawa kita tidak pasti, walaupun berbaki 8 jam, tidak ada siapa yang boleh beri garanti that we will reach Ramadan tonight. Sebab itu kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa yang biasa kita baca dan dengar dan aminkan selepas sembahyang, supaya Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Now we have only 8 more hours to go for Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah, mudah-mudahan kita dapat sampai, dan saya dapat sampai, dan kita minta orang-orang Islam di mana mereka berada, di hadapan mereka ada kira-kira 8 jam lagi akan dapat capai. Bukan hanya kita, tapi yang lain pun mudah-mudahan dapat juga. Kita dah dapat pada masa yang lepas, tapi yang ini mudah-mudahan ia lebih bermakna lagi kepada kita, khususnya kepada warga Perking ini. Yang kedua, saya terima kasih kepada banyak pihak, di antaranya pasukan choir ni. Sebenarnya yang penting bukan nyanyian itu, tapi mesej daripada lagu resmi Perking ini eloklah kita semua hayati. Kerana kalau kita kaji tentang lirik perkataan lagu Perking, dan bila ia dihayati, that is Perking. That's what Perking is all about. Semangat kesukarelaan, bekerjasama, yang sakit kita tolong, dan seterusnya, yang kita harap dapat kita hayati. It's not just listening, bukan hanya mendengar to the official anthem of Perking, tapi menghayatinya. Terima kasihlah, nampaknya yang menyanyi pun makin semangat, dan menyanyi dalam dewan ini pun dia bersemangat kerana dia gemul lebih sikit.
dalam bilik yang seperti ini, barulah masing-masing dapat hayati. Itulah juga kita harapkan Perkim yang bukan kepunyaan kita seorang, tapi dipunyai oleh keluarga-keluarganya dapat menghayati makna lagu resmi ini. Sebelum saya sampaikan apa-apa dokumen penghargaan kepada para pelajar yang telah mengikuti kursus yang dianjurkan oleh Perkim dengan kerjasama Majlis Agama Islam Wilayah, saya ingin berkongsi secara ringkas saja pengalaman tentang bulan puasa ini. Kerana bulan puasa ini seperti yang kita dengar pada setiap tahun daripada para pensyarah agama atau penganalisa peristiwa, bulan ini adalah bulan yang dikaitkan dengan Al-Quran. It is always associated with Al-Quran. Ramadan and Quran cannot be separated. Tapi adakah kita mengetahui signifikan kenapa Al-Quran itu menjadi elemen yang terbesar dalam bulan Ramadan? Kepada para pelajar, tanpa mengira latar belakang mereka, mungkin ada yang baru, ada yang sudah advance, tapi eloklah kita memahami secara mudah saja. Semalam saya menghadiri satu majlis mengenai dengan kesusastraan. I launched a session in one of the universities yang berkaitan dengan literature. Literature ini dalam bahasa Malaysia dipanggil kesusastraan. Apakah makna kesusastraan? Saya tidak hendak mengajak tuan-tuan dan puan-puan berfikir secara susah. Make it a simple thing, easy to understand. What is literature? Apakah kesusastraan? Orang Melayu panggil kesusastraan. Kesusastraan ialah bahasa yang indah kalau ambil cara yang mudah. Language yang menggunakan cara-cara yang tertentu untuk mengindahkan bahasa. Kerana bahasa adalah alat komunikasi. Hayawan pun ada bahasa, dan mungkin awan di langit pun berbicara. Semua berbicara. Batu yang kita pijak di atas bumi pun berbicara, but we cannot understand them, how they communicate themselves with others. Tapi bagi manusia, bahasa, bagi alat komunikasi itu ialah bahasa, perkataan. Kalau saya berkata kiamat datang sekejap, itu bahasa. Cimat datang sekejap, minta dia datang. Tapi kalau saya kata cimat boleh tak datang sekejap, dia ada memberi tanggapan yang berbeza. The way you deliver will produce a different reaction. Bahasa sama, tapi ia boleh diperindahkan. Itu makna bila diperindahkan, maka ia menjadi sastra. Saya tak nak panjang-panjang, tapi saya nak ceritakan bahawa apakah bahasa yang telah diindahkan. Tuan-tuan boleh fikir dan renung, and please understand this, ini simple saja. Bahasa yang telah diperindahkan menjadi cantik. Cuba kita trace dan kita kaji. Apakah bahasa di dunia ini yang dikategorikan sebagai literature? Sama ada yang diproduce oleh penulis barat, seperti kalau yang dikeluarkan oleh Shakespeare, yang dikeluarkan oleh Russian Tolstoy, yang dikeluarkan oleh Hemingway, yang dikeluarkan oleh banyak lagi, Charles Dickens dan sebagainya.
adakah bahasa mereka indah atau tidak indah? Kita boleh hargai bahawa kita katakan semuanya indah pula. Tapi bila kita bandingkan di antara dokumen-dokumen itu, banding buku yang ditulis oleh Tolstoy, yang ditulis oleh Krista, macam-macam lagi penulis dunia buat, you choose the top 100 writers, the best 100. Buku-buku yang mereka keluarkan sebagainya sudah dilupai. Indah bagaimanapun, tapi dilupai. Selepas 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, hilang, will be empty. Bahasa indah, tapi kekuatan keseluruhan ialah rupanya ia bersekali dengan konten, dengan makna dan message dalam literature. Bahasa indah kita boleh sampaikan dengan berbagai bentuk, tapi satu perkara yang tidak didapati oleh semua ialah the content of the literature. Apa message? Kalau message dia mengarah menuju pada keburukan, maka kita tidak boleh kategorikan ia sebagai literature yang berkualiti, yang kekal satu saja. Bahasanya indah boleh disampaikan dengan berbagai cara. Misalnya, kalau minta maaf kalau kita baca Quran, katalah saya tu kalau kita baca ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi, bisa baca je biasa saja. Itu membaca Quran yang dibuat secara dipanggil nathar. Itu bacaan biasa, nyampaian yang terang dan direct. Tapi bila kita baca surah yang lain, kita baca idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza isyaru utilat, ada macam lagu. Itu pun Quran. Bahasa yang kadang-kadang ada yang berbentuk, dalam bahasa Malaysia dipanggil yang berbentuk puisi, ada yang berbentuk prosa. Hanya terdapat dalam Al-Quran saja. Orang India boleh lagukan dengan lagu cara India, orang Yaman boleh melakukan Quran dengan cara Yaman, dan berbagai-bagai lagi. Yang ini boleh kita dapati berlaku pada Quran saja. Rupanya literature yang paling unik dalam dunia ini adalah kitab yang diturunkan pada bulan Ramadan. Cuba kita bayangkan, kenapa Ramadan ini menjadi mulia? Ramadan jadi mulia kerana that is the month where Quran was revealed. Jadi terangkat Ramadan. Kalau tak kerana Quran diturunkan, mungkin Ramadan ini macam bulan biasa saja. Kita puasa, tapi not as strong as a month where we receive Muhammad sallallahu alaihi wasallam receive the revelation of Al-Quran. Jadi sebab itu kita sekarang berhadapan dengan bulan yang mulia itu. Saya dah acap kali kerana saya dah lama sikit, dah acap kali melaluinya. Tapi tuan-tuan yang masih muda berpeluang mungkin dapat menghayati Ramadan ini dengan lebih baik daripada yang saya atau orang-orang lain hayati. Please take this opportunity. Bermula daripada kira-kira 8 jam lagi atau 7 jam, kita harap kita sampai, ia memberi keberkatan kepada kita semua. Tertentu bila kita menjalankan majlis ini di ambang Ramadan, tentu ada keberkatan. Kita minta supaya limpahan kemuliaan Ramadan itu akan sampai kepada majlis ini, walaupun kita belum memulakan Ramadan. Tapi saya fikir there is a blessing behind this function. So, kita buat just few hours before Ramadan begins. Jadi
Tentulah perkara ini perlu dihayati oleh warga Perkim di mana-mana saya. Dan saya nak menyatakan bahawa Perkim ini sebenarnya dalam pengembangan Perkim, ahli Perkim pun yang kita namakan ahli associate, walaupun dia bukan Islam, dia boleh menjadi ahli Perkim. Ahli yang dipanggil ahli bukan ahli hormat, ahli bersekutu. Artinya Perkim ini terbuka, kerana kita dapati bahawa tujuan pembuat Perkim ialah untuk menyampaikan mesej Islam ini. Sebab itu ia bukan hanya untuk orang yang sudah beragama Islam, tapi kita juga berkewajipan untuk menerangkan what is Islam to the non-Muslims. That is what Perkim wants. Sebab itu perlembagaan membenarkan bahawa Perkim pun boleh menerima orang bukan Islam menjadi ahli bersekutu. Dan lebih-lebih lagi dalam kelas yang kita ajarkan di sini, saya fikir kita akan meneruskan mission ini. Kalau sekiranya ada yang bukan Islam ingin menyertai kelas ini, saya ingat jangan kita terlupa bahawa kita boleh menerima mereka. Mudah-mudahan hati mereka terbuka. Dan yang kita takut ialah yang sudah terbuka tapi akan tertutup kembali selepas itu. Kita belum tahu. Sebab itu biarlah ada keunikan. Seterusnya dalam kelas-kelas yang dianjurkan oleh Perkim, dan tradisi ini harus dikembangkan pada semua. Kalau saya tidak remind kali ini, mungkin orang terlupa. Bila kita buat kelas, kita berkata kalau ada yang non-Muslim ingin mengikuti dan kita berkata awak bukan orang Islam, please stay away. Kita tak berkata demikian. Kalau kita berkata demikian, ia bermakna bahawa kita tidak faham apakah what is Perkim all about. Jadi saya yakin perkara ini dapat kita ingatkan. Bahkan kita boleh encourage the non-Muslims to come and listen. We want to tell something about Islam menerusi kelas itu. Dan mereka yang sudah Islam please concentrate and understand more and more about Islam from time to time. Tambah keyakinan. Jadi artinya saya ucap tahniah kepada semua tenaga yang telah mengajar, walaupun kita lalukan kesukaraan, tapi kita akan usahakan juga supaya kita tidak mensia-siakan usaha mereka, dan kita beri juga penghargaan. Dan dalam majlis ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Wilayah yang membantu Perkim dalam usaha ini. Itulah sahaja ucapan saya. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan kelas Perkim ini akan berkembang lagi daripada semasa ke semasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu, wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Buat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keridhaan Allah. Buat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keridhaan Allah. Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Jangan buang masa, siapa kata kita tidak boleh. Kita ada Allah Maha Kuasa, kita punya kuasa tenaga, doa sebagai senjata.
Islam sentiasa boleh. Umat Islam zaman lampau taat perintah Rasulullah, bersama berusaha bersatu tujuan wawasan dunia dan akhirat. Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Jangan buang masa, siapa kata kita tidak boleh. Kita ada Allah Maha Kuasa, kita punya kuasa tenaga, doa sebagai senjata. Umat Islam sentiasa boleh, umat Islam sentiasa boleh. Akidah ibadah sempurna, ibadah tanpa akidah wawasan syaitan. Ulama warisan Anbiya, pegangan mereka harus diikut. Ajaran sesat wajib hindari, pegangan mereka harus diikut. Ajaran sesat wajib hindari. Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Akhirnya Islam cemerlang seluruh dunia. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, kita teruskan acara majlis kita dengan menjemput saudari Liu Shu Lian, iaitu salah seorang pelajar kelas kita yang belum memeluk Islam Tan Sri, tapi sentiasa hadir di dalam kelas kita. Jadi mungkin kita boleh mendengar sedikit apa yang boleh dikongsikan bersama kita untuk kita semua. Jadi dengan ini kita jemput saudari Liu Shu Lian untuk menyampaikan sedikit sebanyak perkongsian beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana memberikan saya peluang untuk hadir hari ini. And for me, this is very honored and is out of my expectations. I come across to have this interest to learn about Islam because I see among my colleagues they are very friendly and they are always sharing. So that is why one day I come across and I go towards the King and I ask if I'm not a Muslim but I wanted to learn more. So they always give me a lot of support and I didn't felt that mereka mendesak saya untuk masuk ke agama Islam. So this is actually helps me to open up and learn more about the Islam. So from there, I also found there is a lot of very good points for me to learn, especially we are always respectful
and always help each other. So, and I wanted to thank Ustaz Farhan, who always give me a lot of advice and also supports in terms of my learning. Thank you. Beliau merupakan salah seorang pelajar yang sememangnya masih belum memeluk Islam lagi, namun sentiasa komited dan selalu menghadiri kelas. Dan sekarang ini beliau berada di dalam kelas berasas. InsyaAllah kita doakan satu hari nanti beliau akan menerima hidayah untuk memeluk Islam. InsyaAllah. Saya rasa tak lama lagi tu, sebab dia dah menyatakan hasratnya, mungkin tak lama lagi akan memeluk Islam. Kita doakan ya, semoga dipermudahkan urusan. InsyaAllah bulan Ramadan pun bakal tiba, tak lama lagi mungkin kita akan menerima khabar baik. Baiklah, saat yang dinanti-nantikan telah pun tiba. Kini pihak majlis akan mengumumkan keputusan anugerah cemerlang kelas pengajian Islam Pergi Kebangsaan bagi tahun 2020. Terdapat 3 kategori anugerah ini, iaitu anugerah pelajar cemerlang yang pertama, seterusnya anugerah aktiviti cemerlang yang kedua, dan anugerah tenaga pengajar cemerlang. Keputusan anugerah pelajar cemerlang ini adalah berdasarkan kepada pencapaian markah pelajar yang memuaskan di dalam ujian kelas yang telah diadakan. Begitu juga anugerah bagi aktiviti cemerlang dinobatkan kepada mereka yang memperoleh keputusan tertinggi di dalam pertandingan yang telah diadakan, iaitu pertandingan tilawah Al-Quran, laungan azan dan pengetahuan Islam. Di akhirnya, anugerah tenaga pengajar cemerlang turut akan diberikan kepada guru-guru yang memperoleh penilaian tertinggi yang dinilai oleh pelajar-pelajar dan pihak pengurusan Pergi Kebangsaan. Pihak majlis akan mengumumkan mereka yang memperoleh kedudukan baik, seterusnya terbaik, dan yang tertinggi iaitu cemerlang. Bagi menyempurnakan penyampaian anugerah ini, jemput yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Cik untuk mengiringi yang berbahagia Tan Sri bagi menyampaikan anugerah ini. Dipersilakan. Dijemput yang berbahagia Datuk Asrullah untuk tampil di atas pentas bersama-sama. Dipersilakan. Baiklah, kita ke anugerah pelajar cemerlang bagi tahap pra-asas terlebih dahulu. Dipersilakan kedudukan yang baik. Saudari Tan Poh Chu, dipersilakan untuk menerima anugerah bagi kedudukan baik di dalam kelas pengajian berasas. Untuk pengantar organisasi, tuan-tuan dan puan-puan, beliau juga merupakan salah seorang pelajar yang belum lagi memeluk Islam, tetapi inilah adalah pelajar yang sentiasa komited, konsisten menghadiri kelas kita. Silakan. Beliau akan menerima anugerah ini dengan sijil anugerah, wang tunai dan juga trofi. Kedudukan baik dipersilakan Saudara Tanah Raja Hadi Venya Gamurti. Namun beliau memohon maaf kerana tidak dapat menghadiri majlis ini, berikutan berada di luar negeri. Beliau kini berada di Melaka. Kita teruskan dengan penyampaian anugerah bagi tokoh bagi anugerah di dalam kelas pengajian pra-asas. Kedudukan terbaik dipersilakan Saudara Fakif T. Jet Lee. Dipersilakan. Ini bukan Jet Li pelakon tu. Ini nama sebelah. Beliau mendapat tempat yang kedua, kita panggil sebagai terbaik. Beliau membawa bersama pasangan beliau, iaitu isteri dan juga ibu mertuanya. Ada sekali. Tanya bicara. Seterusnya bagi anugerah pelajar cemerlang bagi tahap pra-asas untuk cemerlang tahap pertama. Dipersilakan sekali lagi Saudari Liu Shu Lian. Tak silap saya 2 tahun, 3 tahun berturut-turut memperoleh markah yang tertinggi di dalam kelas. Saya tak boleh bias, memang dia yang layak, walaupun belum Islam.
pelajar cemerlang bagi tahap pertengahan. Tahniah diucapkan kepada saudara Adam Lee Abdullah. Silakan. Belajar di Pertim. Baik, kedudukan terbaik di dalam kelas lanjutan dipersilakan Saudara Muhammad Firdaus Pompeo Santos. Dipersilakan. Baik, kita punya coach. Jika tak salah saya, beliau memeluk Islam pada 7 ke 6 tahun yang lalu. Dan pencetusnya datang ke Pertim. Dan beliau lepas tu sentiasa datang ke kelas. Alhamdulillah. Pernah bekerja di hotel. Okey, baik. Dan anugerah pelajar cemerlang tahap lanjutan dipersilakan Saudara Muhammad Alif Nazir Chu Abdullah. Tahniah diucapkan. Beliau juga bakal menerima wang tunai, CD penghargaan dan juga trofi. Begitulah bagi kategori anugerah pelajar cemerlang, dan kita teruskan dengan penyampaian anugerah aktiviti cemerlang. Bagi anugerah aktiviti tilawah Al-Quran tempat ketiga ataupun baik, dipersilakan Puan Siti Mariam Awad Abdullah. Tahniah diucapkan. Daripada Sarawak, keturunan Bidayuh tak silap. Tahniah diucapkan kepada saudari Siti Mariam. Tempat kedua ataupun terbaik dipersilakan Puan Mariam Glenda. Tahniah diucapkan. From Philippines. From Philippines. Pun wanita juga. Jadi kita tak tahu nombor satu ni siapa. Wanita ke lelaki? Tunggu. Tunggu Ustaz Saiful ya. Congratulations. Dan seterusnya bagi anugerah tilawah Al-Quran cemerlang, agak-agak perempuan ke lelaki? Tak tahu. Perempuan. Mana lagi tak tahu. Tahniah ucapkan kepada saudari Nur Alia Pingo from Philippines also. Congratulations. Kelas kita bukan di Malaysia tetapi menerima kehadiran pelajar-pelajar daripada luar negara.
Dan inilah hasilnya salah seorang peserta yang cemerlang di dalam tilawah Quran. Silakan. Baik, seterusnya kita ke anugerah aktiviti cemerlang bagi kategori laungan azan. Tempat ketiga ataupun baik dipersilakan. Agak-agak lelaki ke perempuan? Sudah pasti lelaki lah. Dipersilakan sekali lagi saudara Ali bin Abdullah. Tahniah. Ali ya, Pak Ali ya. Bagi kategori baik, disilakan tempat kedua ataupun terbaik saudara Muhammad Awsam Sadail Abdullah. Tahniah diucapkan. Beliau juga daripada Filipina, menetap sekarang di Damansara Damai. Saingan yang cukup hebat. Saya dapat tahu markahnya CP-CP. Jadi nak menentukan tu agak susah sikit. CP-CP saja. Tahniah. Johan, tempat pertama ataupun cemerlang kategori pertandingan azan, dipersilakan saudara Muhammad Syafiq Muhammad Rahman. Sekali lagi, tahniah. Selepas ini kita akan mendengar laungan azan oleh beliau sebelum mengakhiri majlis kita, insyaAllah. Sebentar lagi kita akan dengar. Baiklah, majlis diteruskan dengan mengumumkan penerima anugerah aktiviti cemerlang pengetahuan Islam. Dijemput peserta yang memperoleh keputusan baik Encik Muhammad Asok Abdullah. Seterusnya, tempat terbaik dipersilakan Encik Muhammad Ridwan Guanto Abdullah. Dan tempat cemerlang jatuh kepada Encik Muhammad Amin Sim Abdullah. Tahniah diucapkan kepada semua peserta pengetahuan Islam.
Seterusnya, kita akan mengumumkan anugerah Tenaga Pengajar Cemerlang. Kita mulakan dengan Tenaga Pengajar Cemerlang bagi tahap pra-asas. Dipersilakan Encik Muhammad Farhanti Abdullah. Encik Muhammad Farhanti sangat all-rounder hari ini. Selain mengajar, dia juga ketua pasukan choir. Seterusnya, bagi tenaga pengajar tahap asas, dijemput Encik Muhammad Saiful Hafiz Bija Abdullah. Baik, Tania. Seterusnya, kita umumkan pula tenaga pengajar Cemerlang tahap pertengahan jatuh kepada Encik Muhammad Nur Ihsan Kamarul Zaman. Namun atas sebab-sebab tertentu, beliau tidak dapat hadir pada hari ini. Kita teruskan lagi dengan mengumumkan penerima tenaga pengajar Cemerlang tahap lanjutan. Dipersilakan Puan Khadijah Elias Monica E. Attington. Dan anugerah terakhir iaitu tenaga pengajar Cemerlang tahap umum diumumkan Puan Khadijah Ishak. Tahniah diucapkan kepada tenaga pengajar yang memperoleh anugerah ini. Sebagai tuan-tuan dan puan, kita akan menjemput tenaga pengajar untuk menerima hadiah cenderawasih daripada pihak majlis. Dipersilakan yang pertama, yang berbahagia Dr. Suariza Alais Hidayah Muhammad. Tahniah, silakan. Seterusnya dipersilakan yang berbahagia Dr. Aisyah Jami'an. Ini kalau minta Dr. bertadarus tilawah sedang nyaring orang. Dipersilakan seterusnya Puan Aziah. Seterusnya dijemput Puan Fatimah Az-Zahra. Ini mengajar kelas Jawi kepada para mualaf kita. Seterusnya dijemput Puan Siti Munira Said Muhammad Hamdan untuk tampil di atas pentas.
yang dijemput sekali lagi Puan Nur Syahirah Musa untuk menerima hadiah cendera hati daripada pihak penganjur. Selanjutnya dijemput Encik Ramli, merupakan Ustaz Ramli, silakan untuk menerima hadiah daripada pihak majlis. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Jaiz Mariapan Abdullah. Ini ketua pendidikan kita. Seterusnya dijemput Puan Siti Fatimah Lada Abdullah. Dipersilakan. Ini mengajar bahasa Thailand. Thailand mari. Semua pelajar gerun dengan dia. Dia tomoy juga. Dan yang terakhir dipersilakan Puan Saniah Ali untuk menerima hadiah cendera hati daripada pihak penganjur. Dijemput untuk menyampaikan hadiah cendera hati kepada joint venture kita, iaitu pihak Majlis Agama Islam Bidang Persekutuan Mawib. Walaupun tetamu kehormatan tidak dapat hadir pada hari ini, kita sampaikan kepada wakilnya. Dipersilakan Ustaz Saiful Hafiz Wijaya Abdullah selaku wakil daripada Majlis Agama Islam Bidang Persekutuan untuk menerima hadiah penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak Mawib yang banyak membantu kita di dalam memberikan dana untuk kita menganjurkan kelas pengajian Islam Pertib. Terima kasih kepada pihak Mawib. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Sri. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bagi mengimbau kejayaan yang diperoleh peserta di dalam aktiviti tilawah Al-Quran dan laungan azan, kita akan sama-sama menyaksikan persembahan mereka. Baiklah, dengan itu dijemput pelajar yang berjaya mencapai keputusan cemerlang di dalam aktiviti tilawah Al-Quran, iaitu Puan Nur Alia Pinggo, untuk membacakan surah Al-Mulk. Dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا
سمعوا لها شيخا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Dan seterusnya dijemput saudara Muhammad Syafiq Muhammad Rahman untuk melaungkan azan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dan sebelum bersurai, pihak majlis ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kehormat, tenaga pengajar dan semua pelajar termasuk pihak Mawib, dan pihak majlis mohon maaf di atas sebarang kesilapan teknikal yang berlaku. Itu dia yang bagi tasbih, bagi datuk, tuan-tuan dan puan-puan untuk jangan jemaah petani ini kelas silakan di aras 2 atas saja. Atas. Silakan. InsyaAllah tahun depan kita jumpa lagi di dalam majlis penyampaian anugerah ini. Kita doakan.